lebih tidak bahaya, kena pilih, tengok. Itu terpulang kepada orang berkenaan, itulah dia nak pilih yang mana. Luas tu, hukum tu luas. Tetapi kalau hak asal dia molek-molek, lelaki molek-molek, tiba-tiba nak buat, nak jadi perempuan, boleh juga yang kira. Tak boleh, hak lagu tu haram. Kalau hak lelaki molek-molek, tiba-tiba nak jadi perempuan, tu tak boleh, haram. Semua ulama kata lagu tu. Itu baru mengubah kejadian Allah. Tidak khunsa pun dia, memang lelaki molek-molek, tapi nak jadi perempuan, nak tukar habis, dengan kulitnya nak jadi licin macam perempuan, tak ada bulu dan lain-lain lagi, semua nak suruh jadi perempuan. Sorak dia pun jadi perempuan. Kalau lagu tu tak boleh, lagu tu tak boleh. Nabi SAW tak boleh, menyerupai pun tak boleh dah, apatah lagi kalau nak jadi betul. Tuhan sudah buat dah, boleh dah, tak ada kurang orang perempuan tu. Jadi sehingga kita perlu nak jadi perempuan, sehingga kita perlu usaha pisah biar jadi perempuan, tak perlu. Tuhan buat molek dah, sedang molek. Tak ada keperluan itu. Itulah cerita tentang Mukhannas ini. Dia kata gapo kepada akhi Ummi Salamah. Dia kata gapo kepada saudara Ummi Salamah. Saudara Ummi Salamah ni namanya Abdullah bin Abi Umayyah. Dia ni seorang yang mulanya kuat menentang Islam, benci lajuk pada Islam, kuatlah, dan cabar Nabi. Lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Dalam Quran tersebut beberapa ayat tu sebut dia cabar Nabi tu. Dia ni lah adik-beradik sebapa dengan Ummi Salamah, isteri Nabi SAW. Dia memang kuat lah. Tapi lepas pada tu dia pergi nak jumpa dengan Nabi, berhijrah sebelum Fatih Mekah lagi. Berhijrah tengah jalan tu jumpa dengan Nabi. Nabi pasal teruk sangat dekat dia. Nabi paling 2-3 kali dia minta maaf. Nabi tak sih. Pasal apa? Dia teruk. Dahsyat dia tu, permusuhan dia tu dengan orang Islam, dahsyat. Tapi lepas pada tu dia pergi jumpa dengan adik-adik dia, Ummu Salamah, pergi mengadu hak kepada dia, minta lah kata dia, kamulah tolong kecek dengan Nabi biar Nabi terima aku. Ummu Salamah pun kecek dengan Nabi SAW. Kecek Nabi SAW pun tak apalah, boleh. Lepas tu dia jadi Islam molek lah. Islam molek. Dan dia ni pergi perang. Lepas pada tu masuk Islam, pergilah. Lepas pada Fatih Makkah, perang Hunain. Lepas pada tu Taif. Ni cerita Taif ni kan, dia kata kalau boleh kau orang Islam Taif tu, nanti aku tunjuk pada kamu lah anak perempuan Ghailan ni. Dia ni mati dalam peristiwa tu. Tak ada nak tengok lah perempuan tu, kira-kiranya. Tak ada nak tengok. Mati dalam peperangan tu lah, kena anak panah, mati. Tak ada lama lah kira-kiranya Islam. Tapi Islam dia bagus. Dia pergi berjual lepas pada tu. Dan hak perempuan yang digambarkan tadi, kalau mari nampak 4 lipat tai perut, kalau pergi nampak 8 lipat tai perut tu, kemudiannya jadi isteri kepada Abdurrahman bin Auf. Isteri kepada Abdurrahman bin Auf, anak kepada Ghailan tadi. Ini salah seorang isteri kepada Abdurrahman bin Auf kemudiannya. Dan dia ni mengalami masalah istihadah. Ada dalam hadis yang lain ada sebut dia pergi tanya Nabi tentang masalah istihadah, perempuan yang keluar di luar masa haid itulah, bukan pada masa haid darah. Dia ni salah seorang yang mengalaminya. Namanya Badiah. Anak perempuan Ghailan ni namanya Badiah. Kemudian dia menjadi isteri kepada Abdurrahman bin Auf. Ghailan ni Ghailan mana? Ghailan bin Salamah. Dia ni semasa dia masuk Islam, bini dia 10. Nabi SAW suruh dia pilih antara 10 ni, tak boleh 10, dia sekat 4 je. Orang biasa ni ramai-ramai sekat 4 je. Kamu pilih hak mana daripada 10 ni 4. Kalau Islam sekat 4, tak boleh lebih. Dia pilih. Itulah Ghailan, itulah ni. Dia bini 10 pada masa tu. Orang Arab pada masa tu bukan 10, 20, 40 pun ada bini. Kira-kiranya Nabi menikah, hak kata bui 4 tu, dia bukan kau banyak, alah kurang sebenarnya dengan keadaan dia.
Kita duduk dalam masyarakat kita ni, kita berasa alah kebanyak. Dak, hak asalnya alah kurang. Sebab daripada tidak ada had kepada paling tinggi, paling ramai, pak. Itu adalah kurang. Tak boleh kita kata Islam ni hak kenanya memang ni kau ramai. Dak, sebenarnya hak tu dia alah kurang, bukan alah lebih. Bukan daripada semua masyarakat ni seorang-seorang je bini, lepas tu suruh pak. Dak, daripada tidak ada had kepada pak paling ramai. Lepas tu dia rayak pula, walan ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kamu tidak akan dapat berlaku adil antara isteri-isteri kamu, naklah mana. Fala tamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqah. Kalau menikah juga jaga molek. Jangan sampai sebahagian daripada isteri kamu tergantung-gantung di awang-awangan. Jangan sampai jadi gitu, kamu berlaku tidak adil. Dalam ayat yang lain, kalau kamu takut, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut tidak berlaku adil, so dia naknya adil. Bukan adil saja, sebab apabila adil ni jadi molek keluarga, bila tidak adil jadi kocak. Tak dapatlah maksud asal suruh nikah tu. Kan takut tidak adil. Bila tidak adil jadi tidak molek. Bila jadi tidak molek, anak-anak pun kocak marah habis. Tak ada lah maksud asal hak nak molek tu, nak jadi penjual, nak jadi gapo tu, tak ada. Jadi kutu masyarakat pula. Itu kita kena perhati, tengok semua tu hak mana hak dia nak sebenarnya. Tetapi kok mana-mana pun memang boleh pak tu dalam mengikut peraturan yang ditetapkan lah. Boleh paling tinggi pun banyak tu. Hak naknya kalau takut tidak berlaku adil, so lepas tu dia rayak pula, kalau kamu menikah dengan aku mana-mana pun tak boleh. Kalau mu nak adil setara pun mu tak akan boleh. Kalau kita berasa learn ni boleh jadi 10 tahun kemudian tak boleh. Bukan 10 tahun, boleh jadi 2 tahun kemudian. Kalau learn ni kaya, boleh jadi 2 tahun kemudian sesak. Tak boleh. Lepas tu nak nak cerah, susah dah lah pada masa tu. Sebab tu lah yang Nabi SAW tak begitu. Yang Islam tu kata lagu tu nak suruh molek. Tak apalah. Ini kita tengok ghailan tak habis itu. Lepas tu kita pergi kepada bab yang kedua, iaitu jawaz irdafil mar'ah. Boleh gendong perempuan hak bukan mahram dengan kita naik kenderaan kita. Gendong ni maksudnya sepemotor lah kalau kita lihat ni, sebuah basikal, super lain-lain lagi lah. Kalau kereta tu tidak gendong apa panggil, duduk sik suku tu, hak tu memanglah tak apa, lagilah boleh. Hak ni memang duduk dekat. Duduk dekat. Lagu mana? Boleh ke tidak? Daripada hadis ni kita boleh tahu. Ceritanya Asma binti Abi Bakr, iaitu kakak kepada Aisyah lah. Kakak kepada Aisyah. Tikah umur dia ni dengan Aisyah 10 tahun. Lebih tua dia daripada Aisyah, isteri Nabi SAW. Dia kata dia menikah dengan Zubair pada masa tu Zubair ni tak ada gas satu, tak ada harta, tak ada gapo. Oleh kerana susah tu dia lah tulunya suami dia buat kerja belaka. Kerja hak suami dia buat tu dia buat belaka. Itulah dia sebut bagi makan kepada kuda, bereskan urusan-urusan dia tu, lepas tu jaga kuda, ajar kuda lagu mana-mana, tumbuk biji buah kurma. Tumbuk biji buah kurma tu untuk jadi makanan kuda tu ataupun makanan unta. Ya boleh. Kita kata tumbuk lagu mana? Yalah hak mari tempat kita tu hak keras. Moga dia masak dah. Di kalangan dia tu butir hak lembut lagi. Hak lembut lagi. Hak tu dia tumbuknya, bukan hak keras tu. Hak keras tu payah nak tumbuk. Hak tu pun tak berapa lalu nak makan hak tu. Hak ni hak lembut. Hak lembut. Buah kurma hak muda lagi. Putih. Mudah nak tumbuk dan sedap jadi makanan kepada binatang tu. Duduk bui, kata dia, aku air, pergi aku air, buat kelik rumah, timba kalau carik gapo saya